pada muka surat 782 ya. InsyaAllah kita ambil pada atas. Sebelum itu kita ambil dulu sedikit awalannya, puncanya untuk kita sambung kalam hikmah ini dengan huraian dan penjelasannya. Kita mohon kepada Allah munajat seperti yang dimunajati oleh Maulana Ibnu Athaillah As-Skandari, ilahi akhrijni min dhulli nafsi wa tahhirni min syakki wa syirki qabla hululi ramsi. yakni, ya Tuhanku, keluarkan daku daripada keadaan nafsuku yang dapat menghinaku, dan sucikanlah daku daripada keraguanku dan kemusyrikan. Dua lah, daripada ragu, syak, dan juga daripada syirik. Ragu dan syirik, syak dan syirik, dua perkara diminta supaya Allah keluarkan daripada jiwa nurani kita sebelum masuk ke dalam qabla hululi ramsi, sebelum masuk ke tempat, ke tanah perkuburan. Ya, bahasa ramsi ini lebih halus daripada bahasa kubur, istilah yang dipakai ya. Jadi maka musannif kita minta pengertian syak. Kita sebut dulu syak ni untuk kita nak faham. Syak ni bukan daripada segi syak dalam segi akidah. Kalau dalam bab tauhid kita mengaji sifat 20, diterangkan dulu dalam mantik, permulaan. Mantik ni makna kata mengenal beberapa istilah-istilah yang penting dalam tauhid, antara syak. Kalau syak di sudut al-mutauhid secara syariat zahir, tidak meragui Allah, maknanya tidak ada apa-apa juga perasaan syak terhadap kebesaran, kewujudan sifat-sifat Allah, tentang akhirat, tentang hari kiamat, tentang Al-Quran, isi kitab Al-Quran, tentang kebenaran Rasul-Rasul alaihi salatu wassalam ya. Ini yang kita tekankan kepada peringkat awalan makna syak tu. Begitu juga sebelum lepas syak tu ada lagi yang lebih seni, lebih halus daripada syak, dipanggil sebagai dhann ya. Dhann ni lebih banyak kepada mempercayai, kurang kepada tidak mempercayai. Tidak ada percentage dia, tapi itu yang banyak yang dia percaya. Hanya sedikit, satu dua perkara mungkin dia tak percaya. Itu pun tak boleh kira lagi, dia masuk sebagai dhann dalam bahagian tauhid pada peringkat mukaddimah. Kemudian yang ketiga disebut sebagai waham, yang kita dah sebut. Waham ni lebih bahaya kerana banyak yang dia tak percaya. Yang dia percaya sikit sangat. Ya, banyak yang dia tak percaya. Hanya satu dua perkara dia percaya. Perlawanan dengan dhann. Ini tiga-tiga ni sebagai sebab di mana seseorang itu tidak dapat mencapai taraf ma'rifah yang sempurna ataupun menguasai akidah yang sempurna. Selagi ada tiga-tiga perkara ni lah, ini pada persoalan yang kita bila kita mengaji ilmu tauhid pada peringkat syariat zahir. Syak dalam ilmu tasawuf ini berbeza. Di perspektif ilmu tasawuf, di sudut kacamata tasawuf, syak ni adalah berbeza. Syak di sini kata musannif, iaitu sempit dada ketika merasakan sesuatu yang tidak disenangi, macam kita hadapi keadaan pandemik lah sejurus ya. Sampai sekarang masih ada lagi kesan-kesannya ya, orang yang kena berhenti kerja, kena buang kerja ya. Kemudian orang yang terdekat, yang kita sayang, yang kita kasih, tiba-tiba meninggal, mati ya. Ini merupakan sebagai suatu sangkaan yang tidak sihat kepada Allah. Ya. Ini kata tadi ni, aku ni berhenti kerja ni nak makan apa, berhenti kerja ni nak macam mana nak sara keluarga, nak tanggung nafkah keluarga. Ini yang kata tadi syak yang seperti ini tidak dibenarkan dalam kacamata tasawuf, tak boleh. Artinya kita sudah tidak meyakini kepada qada dan qadar, apatah lagi dengan sifat rahim dan rahman Allah. Sifat rahim dan rahman Allah itu sendirilah yang kita ucapkan entah berapa ribu kali sehari
ya, dan ucapan-ucapan mukaddimah kita dalam semua pergerakan yang baik, pergerakan kebajikan, pergerakan harus kita mula dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Maka tentu kita sudah terima dengan yakin Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Allah tidak akan buat perkara yang salah, yang silap. Apa yang Allah buat semuanya adalah benar dan betul. Itu pegangan akidah kita yang mesti, sebagai prinsip akidah yang mesti ada dalam jiwa tiap-tiap mukmin. Allah tak boleh silap. Allah tidak ada kesilapan langsung di sisi Allah, tidak. Ya, kerana Allah Maha benar, Maha benar. Allah Maha bijak, Maha adil, ya, Maha alim dan Maha berkuasa dan Maha segala-galanya. Kaya Allah daripada segala kekurangan. Ya, tanazzu ta'ala 'an naqais. Allah Maha suci daripada segala sifat bentuk kekurangan. Maka dengan kerana itu kita sudah terima apa yang Tuhan buat semuanya adalah benar dan betul. Jadi kita tidak perlu lagi mensyaki ataupun merasa idzan terhadap apa-apa yang Allah Ta'ala lakukan. Itu yang kita peringatkan dulu, di mana baginda besar Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hampir mangkat baginda di atas keribaan Aisyah radhiyallahu taala anha. Tuan-tuan ingat 3 perkara. Pertama, Rasulullah pesan tentang salat. Yang kedua, kata Rasulullah, hendaklah kamu berlaku baik seihsan-ihsannya kepada orang bawahan kamu. Kalau kita jadi bos, jadi tokek, jadi majikan, jadi ketua, jadi menteri, jadi apa-apalah di atas, mana orang bawahan kita tadi, kita mestilah melakukan sebaik-baiknya, ya, sebaik-baik boleh, ya, seadil-adil boleh, ya, memberikan kemudahan, keringanan, apatah lagi memberikan kemaafan kalau mereka bersalah dan sebagainya. Ini artinya pesanan Rasul yang nombor 2. Nombor 3, kata Rasulullah, hendaklah kamu punya persangkaan yang baik terhadap Allah. Yang ini susah. Sangka baik kepada Allah tu yang tu susah. Dengar tu senang. Tapi bila kita nak alami, bila jadi kat kita sesuatu perkara, tekanan kepada kita, masa itu apa kita nak kata? Ya, dalam keadaan kita sedang beramal, sedang beribadat, sedang melakukan semua perintah titahnya, tiba-tiba datang ujian daripada Allah yang kita tidak senang menerimanya. Ketika itu akan timbullah beberapa macam prasangka khatir, bimbang, ya. Ini yang dia kata-kata tadi, syak yang tidak dibenarkan dalam kacamata tasawuf. Kita kena buang yang ni, ya. Kita kena terima apa yang Allah buat itu adalah benar. Kita ungkapkan balik. Saya sebut tadi banyak kali dah perkara itu. Tuan-tuan kena ada simpan dalam kepala, simpan dalam jiwa, simpan dalam ilmu, simpan dalam hayatan. Ya, 5 perkara kan, tentang kita sebut tentang, kita baca surah Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Kita dengan orang kafir tak sama. Ibadat jiwa, ibadat lisan, ibadat anggota, ya, ibadat maliyah, ibadat syakhsiyah, semuanya tak sama dengan orang kafir. Istihar kita macam itu. Jiwa kita pun tak sama dengan orang kafir. Ibadat kita pun tidak sama dengan orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Kenapa? Kita ada 5. Yang pertama, kita terima dengan yakin tiap-tiap suatu apa semuanya adalah datang daripada Allah, dengan Allah, atas Allah, kepada Allah, bersama Allah. Itu mesti ada pertama sekali. Maka itu kita istiharkan, la syarika lahu wa bidzalika umir wa ana minal muslimin. Tuan-tuan ungkap sendiri dalam doa iftitah, jangan mungkar. Kita sebut sendiri depan Allah, perakuan paling minimal 5 kali sehari kita ucap kalau kita baca lah doa iftitah tu. La syarikalah, tidak ada sekutuan syarikah bagimu ya Allah. Baginya tidak ada syarikah. Yang demikian itu aku diperintahkan. Fastaqim. Itu artinya duduk dalam kita berdiri semayang tu, fastaqim. Tegakkan akidah kamu, pegangkan keyakinan kamu bahawa Allah tidak ada sebarang syarikah sekutuan baginya. Nombor 1, paling major sekali, ya. Kemudian yang kedua, apa-apa yang Allah lakukan, ciptakan, jadikan, wujudkan, zahirkan, jelmakan, betul, tak ada silap. Boleh tak? Yang ni yang payah lah. Tuhan buat semua betul, 100% kena kata betul, tak boleh kata silap. Nah, saat sekalipun jiwa kita tak boleh terima. Sebab itu manusia ni ada jiwa apa? Kabad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Kabad tu makna kata
Ada saja yang dia tak senang kalau datang ujian kepada dia. Ada saja dia tak boleh terima kalau tidak sesuai dengan syahwat dia, tidak sejalan dengan nafsu dia. Nampak ya? Ini kita kena sebut kabat, kita kena lawan dia. Khuliqal insanu halu'a, halak. Kita sebut dah, dicipta manusia atas halak, ya, keluh kesah. Itu nombor 2. Maka kita kena terima sebulat-bulat. Inilah maksud dalam bab yang kita baca sekarang ni. Apabila kita dapat menyucikan, mengimbangkan jiwa kita, baik buruk sama, semuanya datang daripada Allah. Itu artinya iman kepada takdir. Boleh ya? Apabila kita pegang macam tu, macam yang kedua, semua Tuhan buat baik. Jadi apa yang kita terima, sama ada buruk ataupun baik, sama ada sesuai dengan jiwa kita ataupun tidak, kita kena katakan dia adalah benar. Biadihil khair wa ilahil masir wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di tangannya segala kebaikan akan kembali kepadanya semua. Yang wujud di atas muka bumi ini, yang ada di alam paya pada ini, kerana Allah berkuasa di atas tiap-tiap suatu. Boleh tak? Itulah kita ucap la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Cuma kita main balik ni, kita sebut balik ni perkara ini supaya kita dapat ragamkan akidah kita dengan sempurna, kita dapat imbangkan jiwa kita dengan sempurna, kita dapat susunkan ya kita punya perancangan hidup kita ini dengan lebih senang dan lebih tenteram dan lebih sakinah. Itu yang kita perlu sekali. Kita minta dan doa kan, minta Allah buka ke pintu sakinah. Ketenangan tu paling penting, sakinah ya. Kalau tidak dapat sakinah, kita tidak akan dapat melakukan apa juga. Jadi itu yang pertama kita baca. Kedua dibawa dengan arti syirik. Sekarang kita baca aliyah ya. Apabila yakin telah menyentuh hati kita, maka perasaan sempit dan ragu-ragu hilang dengan sendirinya. Dalam sebuah hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah telah bersabda sebagai berikut: innallaha biqistihi wa adlihi ja'ala ar-rauha wal faraha birridai wal yakin. Sesungguhnya Allah telah dengan keadilannya telah menjadikan ketenangan dan kegembiraan melalui redha dan yakin. Ada dua sifat yang Allah kurniakan kepada hamba-hamba pilihan, sifat redha, sifat yakin. Itu paling susah kita nak dapat. Minta kepada Allah ya, minta kepada Allah SWT supaya Allah kurniakan kita sifat ini. Pertama yakin, kedua redha. Ya Allah, yakinlah dengan apa yang telah Engkau turunkan, yang telah Engkau hantarkan, apa yang telah Engkau hidayahkan kepada aku, Engkau yakinkan aku dengannya. Ya Allah, minta kepada Allah ya. Dan katanya lagi, waja'ala al-hamma wal huzna fil saqati wasyaq, dan Allah menjadikan kesusahan dan kegundahan dalam kesalahan dan keraguan. Ya, bila ada terasa, bila kita buat salah, bila kita ada apa-apa yang teragu di sini, akan jadi gelisah jiwa kita ya. Itu yang kata tadi ni orang Islam ni, kata Rasulullah Nabi dalam satu hadis, ma haka fin nafsi wa taradda fi sadri wa karihta ayyatali alaihi nas, manusia ya. Ma haka fin nafs ya, kalau kita buat salah lah, buat dosa ni, memang jiwa kita akan gelora, jiwa kita tak tenteram. Orang yang tak tenang ni tuan-tuan ya, secara lazim kita katalah keadaan tak tenang, aku ni tak tahulah pasal tak ada ketenangan ya. Tak rasa ketenangan, ada aja gelisah, adanya resah, adanya gundah, adanya susah hati, adanya khawatir, adanya takut ya, adanya bimbang, bagai-bagai kerana dosa. Itu faham kadang-kadang dosa kita masih terbaik. Nah, kita kena banyak istighfar kepada Allah, banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah ampunkan kita, dia buka pintu sakinah. Pintu sakinah ya. Sakinah ni satu ketenangan yang Allah beri, Nabi isytiharkan. La tahzan, bagi tahu dekat Abu Bakar As-Siddiq dalam gua ketika Abu Bakar As-Siddiq bimbang tu Syam tu kalau depa nampak kita orang kafir ni, depa tunduk ya Rasulullah, depa nampak kita habis. Dia perlu berjalan tu, nampak kaki-kaki dia berjalan di gua, depan gua sur tu. Ini membimbangkan Abu Bakar. Rasulullah tak bimbang. Terus Rasulullah katakan, la tahzan, jangan duka cita. Paling penting, yang paling besar sekali syak ni dalam diri kita adalah zon ya. Sebab tu Tuhan sebut
ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm. Wahai orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhilah kamu daripada banyak sangka menyangka. Boleh ada sangka menyangka, mana boleh buang sikit, ya. Sangka tu kena ada sangka baik, mana boleh buang, ya. Tapi buang yang banyak. Banyak apa? Yang tak baik itu. Yang tak baik itu buang. Yang baik sikit-sikit, itu terima. Sangka baik itu kena ada, selalu sangka baik, ya. Tak gitu, ya. Apa jadi aku demam ni sangka baik kepada Allah. Aku demam ni sangka baik kepada Allah, ya. Mungkin aku ada dosa, Tuhan nak cuci aku. Nabi istihar kan, ya. Apabila datang Humma ni seorang perempuan hitam mai jumpa Nabi. Dia ni Allah Ta'ala cipta daripada api neraka yang panas tu, ya. Nama dia Ummu Maldam. Nama dia Ummu Maldam. Dia ada doa tu, doa khas untuk Ummu Maldam. Bila orang demam, kita sebut nama dia, ya. Kita habaq kat dia, hampirlah jangan duduk kacau aku apa semualah. Adalah doa tu sebut, ya. Ummu Maldam ni dia jumpa Nabi. Nabi kata, hang ni pelik sangat aku tengok, sangat mengerikan. Hang ni siapa? Dia kata, aku ni adalah Humma, demam. Aku bawa demam kepada umat kamu, nampak, ya, kata dia, ya. Sebagai nak menyucikan dosa-dosa mereka. Cantik Nabi bagi tahu, istihar kepada kita. Rupanya demam ni nak cuci dosa, ya. Top overhaul, dia nak cuci yang atas, bukan dalam lah, tak semua, ya. Kalau general overhaul teruk kita, tak gitu lah. Sikit-sikit cucilah, tang mana tak kena, ya. Dosa telinga ke, dosa mulut ke, dosa mata ke, dia cuci dia tahu dah, ya. Bila cuci semua lagi berat lah. Maka tu kita sebelum datangnya Ummu Maldam ni, kita istighfar kepada Allah dulu, minta ampun kepada Allah banyak-banyak. Bacalah Sayyidul Istighfar, ya, Sayyidul Istighfar secara munajat kepada Allah. Duduk sendiri kita dengan Tuhan munajat, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdik wa wa'dika mastata'tu wa a'udzubika min syarri ma sana'tu wa abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant la ilaha illa ant subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia keluar dosa tu. Ini doa munajat. Zikir ni zikir munajat, buat sendiri-sendiri. Nampak dah? Kita tak minta ke orang, minta kat kita sendiri. Dia panggil doa munajat, kita dengan Tuhan, ya. Zikir munajat ni kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah dia cuci dosa kita. Itu paling ringan. Contoh, sangka kita baik kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dikidaki di sini sebagai, bila Allah timpakan kepada itu, kita minta doa supaya Allah buka pintu sakinah kepada kita. Sakinah, ketenangan, ya. Innallaha ma'ana, yang tu sakinah. Allah sentiasa bersama dengan kita, jangan ragu. Itu artinya sakinah, ketenangan. Bila ada rasa ketenangan Allah bersama dengan kita, habis. Semuanya akan jadi mudah, jadi ringan, jadi tenteram, dan kita akan rasa luas alam ni, ya. Begitulah. Oleh kerana itu, apabila hati kita telah ridha pada apa yang kita peroleh daripada Allah melalui usaha kita secara syariat, ya, usaha kita secara syariat artinya kita lakukan apa kehidupan kita ini mestilah berteraskan kepada kehidupan Islami. Apa-apa juga urusan kehidupan kita ini jangan keluar daripada urusan daripada Islamik. Itu paling penting, ya. Makan kita, minum kita, tidur, bekerja, usaha kita, berdagang, bertani kita, ya, berindustri kita, apa-apa jugalah kegiatan yang kita buat, yang kita ada, yang kita terlibat, yang kita cebur, maka kita jalani secara Islami. Pasti tengok adakah unsur-unsur Islam dalam tu, adakah unsur-unsur halal dalam tu, adakah unsur-unsur thayyibah dalam tu, adakah unsur-unsur ma'ruf dalam tu, adakah unsur-unsur ketenangan dalam itu, kita buat. Pegang dasar la dirar, la darar, wala dirar. Jangan mudarat dan jangan dimudaratkan. Habis. Kita pun jangan mudarat, kita pun jangan mudarat orang. Itu kendaki Islami.
Ada dalam hadis, buka dalam kitab hadis 40, hadis yang ke-29. Hadis 40. Hadis ke-29 daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah pesan, "Ya Muaz, apakah aku bagi tahu kepada kamu akan kemuncak kelamik bagi segala-gala?" Nampak tak? Semua ada punca kelamik ni. Kalau masak ayam tu mesti kena mendidih, itu kelamik dia. Kalau masak daging tu sampai dia lembut, boleh kunyah, kita boleh makan dengan terang. Nampak dengan jelas, sedap. Itu kita panggil kelamik dia. Kalau tidak, lena, ngeroh dah lah. Nampak tak? Ngeroh tu penyakit lah. Itu dah. Dia nak begitu. Apa-apa kita buat mesti sampai kepada kelamik, sampai kepada kemuncak dia. Kemuncak itu yang kita nak capai. Makan, belah tu kemuncak dia. Sudah kenyang, berhenti. Nampak tak? Jangan duduk langgar lagi lah. Jadi makanya apa yang kita boleh ambil kira itu kemuncak. Maka Rasulullah tanya kepada Muaz, "Ya Muaz, maukah aku tunjuk kepada kamu apakah kemuncak pada segala-gala?" Muaz pun kata, "Ya Rasulullah, tunjukilah." Bala, tunjukkan kepada saya. Rasulullah kata, ya, sembahyang itu tiang bagi segala-gala. Nombor satu sekali kemuncak dalam kehidupan ni sembahyang. Habis tak sembahyang, maka habis semua. Tak ada kehidupan. Kehidupan ni tak ada. Tidak ada kehidupan, tidak ada kehidupan, tidak ada peribadi kita sebagai makhluk Allah, tidak ada kedudukan kita sebagai abdun, hamba Allah. Selasnya orang yang tak sembahyang ni dengan sendiri yang menafikan kewujudan ketuhanan, maka tu patut dia azab dengan seberat-berat azab. Tu dia tu sembahyang dia ambil kemuncak. Kemudian sembahyang tu pula hendaklah dilakukan dengan sempurna-purna, sebaik-baik mungkin. Nampak? Dengan sebaik-baiknya kita kena buat. Bukan hanya sekadar melepas batuk di tangga, sekadar kita puas hati apa yang kita dah buat. Jangan ada perasaan begitu, ya. Kena tambah lagi. Dia persegi kualitinya, kuantiti je kita. Kuantiti pun tambah, kualiti kita kena tambah. Itu sembahyang. Kita jangan berpuas hati dengan apa yang kita dah buat. Buka kitab, cek balik, tanya balik, muhasabah, ya. Tengok, perhati, teliti, ya. Kemudian cuba selam-selami rahsianya, akhirnya kita akan dapat satu kesempurnaan solat, barulah itu dikira sebagai amalan-amalan yang betul-betul berkualiti untuk Allah. Persembahan kepada Allah. Kita nak zahirkan sifat ubudiyah kita, ya. Untuk menegakkan hakul rububiyah, kita kena menzahirkan sifat ubudiyah kita. Sifat kehambaan kita itu apa dia? Iaitu dengan menyempurnakan tuntutan Allah yang nombor satu, kata Rasulullah kepada Muaz, sembahyang itu tiang bagi segala-gala. Yang tu hang kena betul dulu. Yang tu tak betul, semua tak betul. Yang tu tak sempurna, semua tak sempurna. Yang tu tak elok, semua tak elok. Nampak tak? Itu tak betul, semua tak betul. Jangan kita rasa puas hati dah apa kita buat. Jangan silap, ya. Satu. Nombor dua kata Rasulullah, jihad sabilillah. Itu dia. Dia kena jihad. Ya, sampai Ikhwanul Muslimin, Hasan Al-Banna, dia kata tambah, kalau kira dia kata rukun iman tu boleh tambah jadi 7, aku masukkan jihad sebagai satu. Dia nampak? Itu kata Hasan Al-Banna, pengasas kepada Ikhwanul Muslimin dunia. Pertubuhan Islam yang terbesar di dunia, yang sangat-sangat digeruni oleh dunia Islam hari ini. Dunia Islam yang tak betul ialah yang tak suka dia orang dia. Pada hakikatnya dia patut kena, memang tepat sekali, betul, ya. Satu badan yang cukup hebat, yang ditubuhkan atas dasar akidah, atas dasar jihad. Itu Ikhwanul Muslimin, tuan-tuan. Pengasas dia adalah Hasan Al-Banna. Itu dia. Sampai ke menantu dia sendiri, Syekh Dr. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, the second Ghazali, yang panggil dia Ghazali yang kedua. Dia punya alim sungguh. Jihad, mati ketika sedang khutbah Jumaat, khutbah di Masjid Syria, turun bom, jatuh bom atas dia, habis masjid dengan dia sekali. Itu menantu Hasan.